Tapi tak apalah. Kan dah orang minta, kita syamah je lah. Tak sangka pula dia siap package baca doa sekali. Satu usaha yang sangat bijaksana lah kan. Maka permintaan tu dibuat di khalayak ramai, jadi menyebabkan sukar untuk ditolak lah kan. Macam tu lah kiranya kan. Macam tu. Jadi bila sebut tentang pengguna berhemah, keluarga rahmah, macam tajuk. Pengguna berhemah, keluarga rahmah. Jadi kalau tengok dari sebab pengguna ni, kita lah. Kita semua adalah merupakan pengguna, end user. Dan bila sebut pasal pengguna ni, setiap negara, setiap tempat mempunyai standard yang berbeza-beza. Standard yang berbeza-beza. Kalau saya ingat saya waktu saya belajar dulu, kalau di luar negara pernah orang tu beli air di restoran makanan segera yang ada ayam, ada burger tu, yang warna merah, yang dia punya logo macam huruf M tu. Saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja camah kita ini. Kan, dia beli air panas, dia tekan air panas tu, air kopi tu dia nak tekan ambil tu, kemudian terkena tangan dia dan dia saman. Dia rasa sebagai pengguna dia ada hak. Dia dikaji lah berapa kepanasan yang sepatutnya, apa kecederaan yang berlaku pada tangan dia, dan memang dia menang dan dia dapat pampasan berpuluh ribu pound dia dapat. Ni di UK. Macam itulah kesedaran masyarakat di luar sana yang terlebih sedar semua benda hak dia kata. Sampaikan hak dia tu sampai satu tahap, hak dia tu, hak asasi dia tu sampai melampau-lampaukan kadang. Naluri dia nakkan bercinta dengan sesama jenis. Contoh, berkahwin siap. Ada apa? Siap membina rumah tangga. Kan, dia rasa dia ada hak macam tu. Borok pun kau nak jantan betina, macam tu lah kan. Tapi saya cakap macam tu je lah kan. Macam tu je lah nak bagi faham. Bila kita tak boleh beza lelaki dengan perempuan, lagi teruk lah pada borok tu. Macam tu lah kan, bagi mesej kan. Macam tu. Lembut tak salah kan. Macam pondan tu tak salah, memondan tu salah. Faham tak? Apakah bezanya pondan dan memondan? Itu dalam camah yang lain lah. Camah yang lain. Sebab tu tak ada kena-mengena dengan ni lah kan. Macam nanti. Tapi nak beritahu tu lah, sampai satu tahap dia punya tu, kadang-kadang bila satu undang-undang diluluskan, contoh lah kan, ada undang-undang diluluskan dalam negara di UK, di US dan sebagainya. Lulus di undang-undang tu, akan ada orang akan saja-saja langgar undang-undang tu. Dia nak tengok sejauh mana tindakan undang-undang akan diambil. Contohnya macam isu GST lah dulu kan, yang orang kata sensitif sangat kan. Dulu KPDN pun pening kepala lah terlibat dengan benda tu kan. GST, SST. Saya dulu waktu taklimat kan buat satu Malaysia round cerita pasal GST. Saya marah masa tu. Saya marah bukan pasal GST tu, saya marah pasal, saya tanya, benda ni baik tak? Baik. Habis dah baik, buat je lah. Kau pergi nak bagi taklimat, buat apa? Daripada tak takut, langsung orang takut. Dia kata. Saya kata macam tu. Kan? Salah satu kebaikan, tak kisahlah GST ke AST ke cukai ni, sistem yang dibuat ni, apa-apa jugalah yang dibuat, apa nama pula GST, SST, STST semua. Kan? Yang dibuat tu sebab dia nak mengelakkan ketirisan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Ada setengah peniaga tu, dia ada 3 akaun. Satu akaun tu memang akaun actual sebenar, berapa perolehan pendapatan hasil diperolehi. Akaun yang kedua tu ngam-ngam balik modal. Tapi akaun yang ketiga tu rugi saja. Akaun rugi tu yang ditunjuk dekat LHDN. Jadi makna kata adalah macam-macam kuntau yang dia buat kan, silat yang dia buat untuk menyembunyi. Jadi tu sebabnya sistem tu diolah sampai sedemikian rupa untuk menangani pihak-pihak yang tak berjawab seperti itu. Contohlah. Jadi tu saya kata macam cerita kita lah, elok-elok orang memang betul kawasan tu berantu, tapi tak salah cerita dengan orang kan. Lalu kau elok jalan tu, dulu berantu, sekarang dah tak ada dah, langsung takut. Tadi tak terfikir. Macam tu lah maksud saya. Macam contoh lah macam isu kenaikan minyak petrol kan. Dulu kerja-kerja umum,
minyak naik 25 sen, minyak turun 10 sen. Sekarang langsung tak umum dah. Orang dah tak peduli dah. Sebab apa? Bila dia umum lagi teruk, beratur panjang nak kasih minyak, macam kau tak isi minyak dah lepas ni. Kan? Kita pun heran. Apa pasal tu kan? Adakah dia bawa tong semua? Tak ada. Tapi nak bergambar macam tu. Kalau benda baik, tak payah dah. Tak payah kau nak explain, buat aja. Macam tu lah. Cuma hari ni kita cerita tentang pengguna berhemah keluarga Rahmah. Pengguna kita tahulah, kalau Rahmah apa guna berhemah ni bermaksud rupa-rupanya dari segi bahasa. Berhemah dan berhemat ada dua maksud yang berbeza. Hemah dengan hemat. Pada hemat patik dia kata kan. Pada hemah saya tak betul. Hemah dan hemat. Kalau tengok maksud berhemat, ialah berjimat cermat. Berhemat tu berjimat cermat, teliti, berhati-hati. Itu berhemat. Berhemah mempunyai budi pekerti yang mulia. Itu berhemah. Baguslah dia buat kereta berhemah betul. Tu jadi sekarang ni, kalau istilah sebenar nak bagi tahu kepada seluruh dunia yang sedang menyaksikan live kita sekarang, kan? Jadi yang betulnya berhemah ke berhemat? Semua tengah kan? Jadi, tapi tak apalah, sebab kita mengambil kefahamannya seperti itu. Berhemah tu dan berhemat adalah sama. Kita sekalikan. Sebab hemah tu bila kita wakafkan dia jadi sama ada hemah, ataupun kalau tak tu jadi hemat. So duduk sama. Pada yang belajar Jawi lah. Dengan ni. Okey, jadi mana kata manakala Rahmah pula. Tadi kan berhati-hati, bekerti mulia, semua ada dekat situ. Jadi makna kata berhemah ni maknanya berhati-hati, teliti. Mana ambil tahu, cakna. Banyak sangat yang kena tipu. Contoh contoh. Dekat dalam handphone kita ada satu software, terutamanya orang perempuan. Ada beberapa software sebenarnya yang dia install untuk memudahkan dia nampak apakah produk-produk terkini dan dijual dengan harga lebih murah dan boleh dibanding-bandingkan tanpa perlu pergi ke sana. Dan dia kejap-kejap bunyi cek-cek. Macam itulah bunyi dia. Saya tak boleh sebut. Saya pun tak boleh sebut sebab dia tak taja camah kita hari ni. Kan? Kita pun nampak gila betul. TV ni harga dia 1,500 40 inci. 1,500 untuk TV 40 inci dia. 42 inci. Sorry. Jadi dia pun nampak wah tak boleh jadi ni. Dia pun order. Lepas tu bila tu dapat mesej, terima kasih kerana menghubungi kami. Dapat mesej dekat dalam, saya tak boleh sebut WhatsApp tu, tak boleh sebut sebab nanti kena block TikTok. Tak boleh sebut. TikTok ni dia kedekut. Dia tak bagi sebut media sosial lain. Tahu? Tu sebab siapa yang buat live tiba-tiba dia tak ramai tu sebab kau sebut benda lain. Kau hanya boleh sebut beg kuning je. Yang LINK pun tak boleh sebut tau. LINK tu tak boleh sebut. Sila tekan. Tak boleh. Tak boleh. Itu pengguna kena tahu. Kan? Tu sebab saya kata kenapa live aku tiba-tiba tak ramai ni. Rupa-rupanya sebut sebut uat tu tak boleh. Rupa-rupanya bila kita sebut rupanya dia akan potong traffic view tu. Sebenarnya. Saya tak tahu, orang kampung kan, budak-budak beritahu, saya ikutlah, kalau dia bohong, saya bohong lah. Macam tu lah. Jadi mana kata kalau dia belilah. Kita pun belilah. Dia pun mesej, dia kata tapi sebelum tu dia nak dulu deposit. Dia kata deposit RM300. Kemudian baru dia hantar. Bayar RM1,200 tu bila dah barang sampai. Kita pun bayar RM300. Lepas tu dah tak dapat dah hubungi dia. Akhirnya dah kena tipah lah. Kan? Tipah tertipu. Kan? Bila dah kena tipu, inilah nampaknya hak pengguna kadang-kadang. Kita terlupa, kita fikir, kalau kita kena buat report. Kita kena buat aduan. Sebagai pengguna yang bertanggungjawab, kena buat aduan. Walaupun kita kena tipu, walaupun dari segi itu ramai, tapi masalah macam saya kata tadi lah, di luar negara dia akan buat benda tu.
Tapi kita, alah kau report pun bukannya kau dapat balik duit kau. Itulah ayat dia. Akhirnya, itu sebab mereka buat keuntungan peribadi, buat kekayaan dengan menipu ni sebanyak-banyaknya. Banyaklah pengguna-pengguna kan. Saya pun terbabit dengan pengguna juga, terutamanya ni yang pergi umrah ni. Saya tengok macam-macam lah kita dengar cerita. Kau jaga-jaga. Sekarang hotel tak tentu. Sampai sana kan, tiba-tiba kau kena keluar. Arab ni, ya Allahu Akbar, teruk betul perangai. Dia cakap macam tu. Dia kata orang Arab ni, kita dah bayar dah pun, dia suruh keluar, dia bagi orang lain. Dengar tak cerita tu? Sebenarnya tak betul. Yang sebenarnya ada travel agent yang bawa jemaah pergi ke sana, dia bayar deposit untuk hotel, katalah dia bayar 10%. Tapi bila dah masuk je jemaah sampai kat hotel tu, dia tak bayar habis, dia kata nak check out nanti baru bayar. Tu sebab kena halau ke Arab tu. Orang tu nak berniaga. Ada tak hotel macam tu? Kebanyakan hotel kena bayar habis, malah siap bagi lebih lagi deposit. Kalau apa-apa hal kena nanti return balik bila kita check out. Betul tak? Itulah cerita yang didendang-dendangkan ke orang, mana tak betul. Tu sebab hak pengguna juga mendapat peristiwa, mendapat maklumat yang tepat sebenarnya. Lepas tu kesian tu yang ada sahabat saya kena tu 12 km hotel. 12 kilo kena naik bas hari-hari. Lepas tu hari tu saya pun buat. Saya bawa jemaah hari tu. Alhamdulillah saya baru 10 hari. Baru 11 hari baru balik. Saya customkan package tu. Naik flight pakai smart terus pergi Taif. Senang. Tidur kat Taif satu malam. Besok tu duduk kat homestay cantik tu, makan kibas golek. Dah settle tu, baru pergi Qarnul Manazil, kita mikot, baru pergi buat umrah. Jadi tak adalah pakai ihram tu lama sangat. Lepas tu pergilah buat umrah 5 hari, tak terganggu. Nak pergi Taif, nak kena widak, tak ada. Habis 5 hari baru pergi Madinah. Hari last day makan besar dekat ladang kurma dengan berpakaian ala Arab. Masalahnya bila dah buat package macam tu, semua yang nampak, yang dia orang kan, orang perempuan ni kan gila share dalam Facebook. Kan dia sibuk, dia share dekat dalam tu kan. Kan? Bila dia share, dah semua orang pergi dekat pejabat travel tu, saya nak package macam Samsul buat. Masalahnya yang tu saya custom package tu dan kita bayar tambahan. Termasuk dengan tiket train semua sekali, all in. Macam tu lah. Jadi benda tu sebenarnya hak kita. Bayangkan ada banyak jemaah umrah sekarang ni pergi umrah, kena tipu je dengan travel tu. Dia kata, oh tak boleh sekarang ni Arab Saudi tak bagi masuk, kena tangguh bulan 2, bulan 3 baru boleh masuk. Yang sebenarnya tak dapat hotel. Cakap je lah tu terang. Kan? Ada tu boleh janji, ada flight ada, jangan risau, insya-Allah. Okey. Lepas tu saya dah tak ada dengan company tu. Muka saya ada lagi. Dia berjanji dengan orang. Lepas tu orang marah saya. Wah, saya tak ada agreement dengan orang tu pun. Tak ada. Saya tak terikat dengan mana-mana syarikat. Tak ada. Sebab saya bulan 2 saya pergi dengan syarikat ni, bulan 4 pergi dengan syarikat ni, bulan 6 pergi dengan syarikat ni. Jadi siapa yang nak pergi dengan saya tanya, bulan ni Ustaz pergi dengan syarikat mana? Beritahu. Ya. InsyaAllah saya akan pergi lagi pada bulan 5. Tapi bulan 5 dah habis. Kita naik flight Emirates. Kan. Kita transit dekat Dubai untuk ambil gambar. Ni bukan promote, lebih kurang macam tu kan. Tak adalah kan. Satu patut pergi bulan puasa, tapi tadi macam ditanya oleh sahabat kita tadi, tanya, Ustaz macam ni sibuk Ustaz? Memang saya hari-hari ceramah. Buat macam mana? 3 hari lepas saya sebenarnya baru landing daripada Kelantan sebenarnya. Tapi tadi ada baju saya tertinggal apa semua, saya baliklah sekejap tukar baju. Ni saya datang baliklah. Manakala rahmah pula, apa maksud rahmah? Rahmah pula adalah merupakan maksud kasih sayang, belas ihsan dan juga kurniaan. Jadi rahmah ni, saya hurai tajuk dah habis 1 jam. Saya fikir memang confirm kena panggil lagi ni, confirm. Nah, bayangkan tu. Rahmah ni tu sebabnya kalau kita tengok dalam perkahwinan, dia kata sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, tenang, tenteram, rasa relax, rasa damai. Itu maksud sakinah.
Kadang-kadang tak dapat dia tenang walaupun nama bini dia Sakinah. Termasuk dia lah, maksud dia Sakinah tu. Sakinah, sebab dia pun dah tak panggil Sakinah, dia panggil Kinah. Tinggal Kinah je. Kan ada orang teki main ki je kan, macam itulah. Kemudian mawaddah, kasih sayang. Manakala rahmah pula membawa maksud kepada belas ihsan, simpati. Maknanya tak sampai hati. Itu namanya rahmah. Tu Allah Ta'ala ni sayang. Allah Ta'ala bagi kita tu ujian tu sebab sesuai dengan kemampuan kita. Kita tak sanggup tengok isteri kita bersusah payah. Kesihan. Oh, letak atas pula. Siapa punya mic ni? Kau pasal kau tak cakap dari tadi? Kau nak aku ulang balik semula ke ni? Ni hak pengguna tau. Kan? Okey. Kau suruh asisten aku juga cakap kan, dah lah kena suruh baca doa lepas ni. Mengungkit kata. Okey, jadi mana kata sebabnya rahmah tu termasuk juga belas kasihan, simpati pada pasangan. Kita tak sanggup tengok pasangan kita susah. Macam tu juga dengan rahmah ni. Rahmah ni kasih sayang, belas ihsan, apa yang kita boleh buat, kebajikan. Semuanya, benda-benda baik adalah merupakan rahmah. Tu sebabnya kalau kita tengok kan, dalam hidup kita nak kejar 3 perkara. Pertama, kejar hidayah. Siapa nama hidayah sini? Bukan kau yang dimaksudkan. Maksud hidayah ni adalah supaya kita dapat beza benda buruk dengan benda baik. Pertama. Kedua, kejar maghfirah, iaitu minta ampun, mengejar keampunan pada Allah. Dan yang ketiga, kejarlah apa disebut sebagai rahmah. Kenapa? Hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk syurga. Nak dapat rahmat Allah macam mana? Caranya beribadah banyak-banyak. Dan beribadah ni, ni nak kaitkan. Ibadah ni pula segala benda-benda baik yang dibuat, sama ada secara ibadah khusus ataupun umum, maka itu juga adalah ibadah. Dan ibadah umum merangkumi benda-benda baik yang kita buat dan kita niat kerana Allah. Itu juga adalah merupakan ibadah. Contoh buat ceramah hari ini. Kalau niat baik kerana Allah, dapat pahala ibadah. Susun kursi, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Kita buat setting ni semua kan, susun sebab nak memudahkan supaya orang lebih selesa, orang lebih nampak, lebih ni, naikkan sikit stage dan sebagainya. Usaha yang dibuat tu rugi. Tu sebab kadang rugi kita bekerja 40 tahun tak sampai 25 tahun, 30 tahun. Kita bekerja dalam sektor kerajaan, buat benda baik, bagi servis dekat orang ramai, lupa niatkan Allah, rugilah kita. Tu konsep dia. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok rahmah ni, kalau kita tengok dekat dalam Al-Quran, dia ada banyak maksud. Antaranya rahmah ni juga membawa maksud syurga. Rahmah ni juga membawa maksud kurniaan, anugerah. Begitu juga rahmah ni juga membawa maksud kepada perkara-perkara lain yang baik-baik, ya, merujuk juga kepada kenabian ketika zaman Nabi Nuh. Maka kita melihat keperkaitan dengan istilah kepenggunaan. Okey, tajuk kita ini. Maka bolehlah kita simpulkan bahawa rahmah itu adalah merupakan kasih sayang, belas ihsan dan kurniaan. Jadi hebohlah orang cerita menu rahmah. Kan? Rahmah tersedak-sedak sekarang ni. Kan? Dulu sibuk pasal yang logo tu kan. Sekarang dah dia tengok berubah, dia siap-siap kali berubah. Kejap dulu Islam Hadari, lepas Islam Hadari satu Malaysia, lepas tu naiklah yang seorang tu tak tergesa-gesa turunkan nombor 1 tu, tinggal Malaysia je kan. Lepas tu sekarang dah ada rahmah pula. Jadi tapi apa-apa pun semua tu menuju pada kebaikan yang nak dibuat, sebab dia nak letakkan satu penjenamaan supaya orang berpegang benda macam tu. Contohnya macam kita tengok macam polis kan, PDRM dulu apa, cepat dan betul. Contoh kan, mesra apa tu dia tulis, mesra cepat dan betul. Mesra cepat betul, dia kata macam tu kan. Macam tu lah, mesra cepat betul, dia kata kan. Dia orang memang cepat, dia nampak nombor plate kereta saya, dia kejarnya, berkejar saya dekat highway, dia kejarnya kan. La ilaha illallah ustaz, dia kata. Saya pun menyatakanlah kekesalan saya kan. Jadi macam itulah tuan. Jadi ihsan itu kalau kita tengok dari segi maksud ihsan pula,
Dalam tu kita boleh sebut belas ihsan. Ihsan tu apa? Ihsan tu pula adalah kita membuat sesuatu kebaikan, kita menyembah Allah seolah-olah melihatnya, tapi kalau kamu tidak melihatnya, kamu yakin yang Allah melihat kamu. Dan kalau kita lihat, kita mengabdikan diri kepada Allah, hendaklah perasaan seolah-olah melihatnya. Dan jika anda tiada perasaan melihatnya, maka hendaklah merasa bahawa Allah melihat kamu. Maksudnya ikhlas dalam beribadah, ikhlas melaksanakan Islam dan iman. Maknanya buat satu benda tu ikhlas, memang tujuan nak bagi kebaikan, bukan sebab nak dapat keuntungan. Kalau dapat keuntungan, kita tak akan buat benda ni. Itu cerita dia. Contohlah, ada orang dia buat perniagaan kubur. Tahu? Orang berniaga kubur yang bukan Islam lah, saya tak nak sebut manalah. Rupa-rupanya kubur-kubur yang macam tu, pergi tengok, dia ada harga-harga dia. Itu yang kita tengok, yang cerita Piramli tu, yang dia terjun masuk dalam sport car tu kan, yang ampek tu kan, hidup susah, mati pun susah, dia kata kan. Sebenarnya memang berlaku. Bayangkan, untuk kucing dengan anjing pun mencecah harga 8 ke 10 ribu. Siap dengan landscape, dengan batu. Tahu, ada package deluxe, ada package superior, ada. Dan bukan saya buka dalam keluaran Dewan Masyarakat keluaran tahun 2016 ke 2013, tak salah saya. Dia keluar tu, dia tulis tajuk dia dekat muka depan tu, jirat 5 bintang. Tu yang dia dahsyat dah. Kalau tu mati dia, siap aircon kubur dia. Betul, kita dengar macam, tapi memang ada. Tu sebabnya kita tengok kan, ada orang tu dia buat macam tu. Kalau niat untuk keuntungan, maka dia tak masuk dalam kategori ni. Nampak tak? Yang tu keuntungan lah tu. Lepas tu ada hati minta pengecualian cukai. Nampak tak? Kan, satu tapak kubur ni untuk orang mati mah, tak ada untung mah. Pebondo 45,000. Yang package deluxe tu kan, ada yang 35,000, ada 25,000, ada. Kalau kita dalam perjalanan daripada sini ke KL, kita nampak adalah kan, saya tak nak sebut lah, macam tu kan, promote dia pula macam tu kan. Jadi macam tu lah, ada untuk tanam kucing, tanam anjing, untuk orang pun ada. Dia dah pakai keluarga, dia bagi yang terbaik. Tu yang kalau dia bawa dia punya mayat tu, tengok kereta apa berdasarkan package dia. Yang mewah-mewah lah kan. Kalau tak tu naik beza je lah kan, memang kau pangku lah macam tu, agaknya lah. Itu package paling murah lah tu, agaknya lah kan, jadi makna kata dalam bab pengguna ni, kita kena ingat pengguna berhemah, keluarga rahmah. Sebab apa? Sebab penting. Sebab kita ni kadang-kadang dalam jadi pengguna, kadang cuba tengok sikap kita dalam berbelanja. Kita kata dia berhemah tadi, berhati-hati benda yang kita nak beli. Tu cakap berbelanja sekadar yang perlu, jangan mengikut hawa dan nafsu. Sudahnya kita pun pergilah tribunal pengguna, menghadaplah. Tapi puncanya apa? Punca kebanyakan, boleh kata lebih 90% punca. Saya masuk sini tengok tribunal pengguna ni, kes-kes ni semuanya berpunca daripada terpengaruh. Nampak? Orang ni dia pun nak macam ni, dia pun nak produk macam ni, dia pun terpedaya lah, dia tonyohnya, tak keluar isi kulit dia. Tak keluar, tak apa bahan dia pakai. Kawan tu pakai bahan pengawet apa? Pengawet kursi meja. Dia buatnya ada orang buat jadi putih. Ada orang tak boleh sebab kulit dia berbeza. Kan? Kau tonyoh lagi banyak jerawat kau. Tengok Samsul Bad. Mana ada jerawat? Tak ada ni. Tak ada. Kan? Mana dia pakai, ya, saya dengan Cik Zahiri samanya. Mana ada krim muka pelembab muka dia? Memang tidak lah kan. Cik Zahiri pakai? Oh tak. Nampak cara style tu kan. Nampak macam mana tu kan. Saya dengan dia sama je. Orang lelaki ni dapat bedak Johnson, dapat minyak, dapat rambut dia basah sikit, jadilah. Jadi okey je macam tu. Perempuan jangan undercoat. Undercoat baru letak colour yang betul kan. Kemudian tema, lepas tu yang apa nama tu? Kan. Apa nama? Maskara dah macam tarian singa tengok. Ceng ta kan. Aduh, macam-macam. Jadi
Kita sebagai pengguna ni kena faham, kita mempunyai kuasa untuk buat keputusan dalam mengawal perbelanjaan. Hati-hati tu, sebab ramai orang kadang jadi masalah rumah tangga tu kadang-kadang sebab kita tak sedar. Nana pula tu sebabnya. Elak kan, dulu kan semua gila pakai kredit card, tunjuk punya sap, dia kata pakai kredit card kan dulu, sap, lepas tu dia pun jalan minyak tak isi lagi, dia swap, dia jalan, dia lupa dia kena isi minyak dulu pun jalan. Kan yang tu kan. Lepas tu dia kata memang betul kita cakap, tak apa weh, nanti besok saya dulu je tu cakap, kita hanya bayar apa yang kita pakai je, kalau kita tak pakai dia tak charge. Itu ayat yang selalu dia momok-momokkan kepada kita. Pakai kredit card kan, kita pun ni tak apa, dia tak charge kalau kita pakai. Memang dia tak, tapi dia charge balance yang kita tak bayar lagi tu. Saya dulu bila sampai satu tahap terkumpul, sekali tu saya kena dekat tu, saya bayar dekat bank tu dekat Kelang, saya ingat lagi, 4,000 tunggakan masa tu. Saya masa tu bekerja kerajaan, sektor kerajaan. Saya masa tu pengarah undang-undang. Saya terpaksa lah pergi masuk satu pertandingan pidato tu. Saya baik dapat Johan, dapat 4,000. Dapat 4,000, kau bayangkan 4,000 bila pergi dekat bank tu, bayar habis 4,000, terasa tekilannya bayar untuk itu. Bayangkan. Lepas pada tu saya tak nak lagi dah. Tak nak swap lagi dah. Saya tak nak lagi dah pakai kredit card. Tapi pakai debit card. Pakai juga ya. Tapi hati-hati. Hati-hati, kadang-kadang kita beli tu kita tak perasan. Kita pun swap. Hati-hati. Sebab itulah kita ni sebagai pengguna, kita ni kena ingat. Tu orang kata. Kan? Dia sebutkan keburukan dia. Saya lupalah ayat tu. Dah lama sangat. Itu saya cuti 5 hari balik pada umrah. Saya demam. Balik tu tak demam. Besok tu demam. Dah sampai Malaysia okey kan. Confident ni awak tak demam daripada dulu. Kan? Daripada dulu saya tak pernah balik daripada umrah demam. Sekali lepas tu dah mula dah. Suara pun tak keluar. Tonsel bengkak. So doktor bagi cuti 5 hari. Tu yang kadang jam sikit otak dengan ada benda-benda yang terlupa dah. Sebab dah sedap duduk kat rumah. Lepas tu dah 10-11 hari ni okey dah, tak ada masalah dah kan. Cuma ada satu lagi ayat dia kata keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Saya lupalah, ada panjang ayat tu. Ada satu tu. Jadi kadang-kadang kita tak sedar, kita buat benda tu kita rasa okey, tapi sebenarnya benda tu memudaratkan diri kita perlahan-lahan. Kita buat, kita beli. Ada orang kalau tengok ada satu rancangan TV tu, dia tunjukkan holder, orang yang beli barang, beli, tapi sudah benda tu dia tak perlu pun dia beli juga. Dia geram nak beli, orang beli dia beli. Akhirnya rumah dia penuh, dah tak boleh masuk dalam rumah dia. Dia buat terowong untuk dia merangkak masuk dalam rumah dia. Betul, punya barang dah terlampau banyak. Payung yang sama dia beli 10 dah. Macam saya tak beli payung, saya dapat percuma daripada camah dekat agensi-agensi kerajaan. Tak ada. Okey. Kan, mana tahu kan? kan ada, betul. Tapi betul lah. Mana nak bagi tadi sorokkan. Jangan. Jadi pengguna punya kuasa buat keputusan dan mengawal perbelanjaan sendiri, kita kena kawal. Tu sebabnya kebanyakan masalah rumah tangga dia bukannya kegagalan dia membeli benda yang baik, tetapi menguruskan perbelanjaan dia. Membeli. Orang perempuan selalu memberitahu kepada lelaki, kami sangat teliti. Kami takkan beli barang tu kalau barang tu mahal. Abang, benda tu RM5.60. Dekat sini pun RM5.30. Beza 3 sen. Dan kau beli benda tu banyak. Apa jadah 30 sen kalau kau beli banyak? Sama kat cerita dia. Kan? Jadi makna kata, tengok betul-betul keperluan itu kena tengok. Itu kalau tidak, keluarga nak jadikan keluarga rahmah ni, keluarga ni rasa bahagia, keluarga ni rasa terpelihara, takkan capai. Kalau kita tak betul-betul menilai benda ni dengan baik. Sudahnya kenapalah aku beli benda ni. Orang beli kereta, kita pun nak beli kereta. Beli sampai mahal-mahal, lepas tu bayar bulan-bulan tinggi. Samsung debat kalau tidak, dia memang akan naik Azia tu lagi. Tapi ramai orang nasihatkan saya, sudahlah.
mempertahankan Azia tu. Kan, saya travel dia lama sangat dah kau pakai Azia tu, dah lah bawa jauh, lasak sangat, takut Azia tu jadi bersikal besok, dia kata bayangkan mileage yang terakhir saya bawa itu 360,000 km. Budak Pro 2 tu bila saya datang servis, pergi mana Ustaz? Bukan baru minggu lepas servis ke? Dia kata kan, saya memang jaga servis saya tip top, kereta saya lawa, dia crystal white. Lepas tu dengan tema dia memang ada kontra dengan warna hitam. Dia punya front grill dia warna hitam, cantik, leather seat, siap reverse camera. Kau ngumpat aku ya. Kereta kecil pun ada reverse camera. Ajar kau sekati akulah. Atas nak pengguna, nampak betul lah tu. Dia kata tak perlu reverse camera, patutnya kita tu kecil je. Yelah, aku sedar lah kereta aku kecil kan. Aku nak rasa juga kan. Tapi betul. Tapi cermin dia gelap. Cermin dia gelap. So, untuk mengelakkan keresahan di traffic light kan. Kadang orang tu naik kereta je nampak. Itu tu masalah dia. Jadi saya nak mengelakkan benda tu. Saya nak jaga pengguna juga sebenarnya kan. Jadi kalau kita tengok, pengguna ni kena kontrol perbelanjaan. Perbelanjaan kena kontrol. Perbelanjaan mesti belanja macam tadi, berhemah tadi. Yang kita kata tadi, berhati-hati, teliti. Maknanya kena ambil tahu tentang produk. Kena ambil tahu tentang benda yang kita nak langgan ni. Kena ambil tahu. Anak-anak pula sekarang kan, anak-anak kita sekarang. Baru-baru ni ada seorang pengguna, maklumkan dekat saya. Dia kata bil telefon ni dia tak puas hati. Sebagai pengguna dia tak puas hati. Kenapa charge-nya tiba-tiba tinggi? Kan? Soalannya, pernah tak pergi luar negara? Ada tak pergi luar negara baru ni? Dia kata ada juga. Rupa-rupanya kalau siapa pergi luar negara buat roaming, walaupun buat roaming, charge yang paling tinggi adalah pada voicemail. Pastikan anda setting tutup voicemail tu biar dia ringing sampai isyak kang. Tak angkat-angkat. Bila voicemail, kena pula orang tu tertekan, tak cakap apa pun, senyap benda jalan, bil tu jadi tinggi. Satu. Tapi sebagai pengguna, dia ada hak untuk dapat tahu. So dia boleh semak. Dia pun semak lah dekat sebab dekat service provider ni, akhirnya dapat tahu rupanya terlalu banyak bayaran-bayaran pada Google App Store tu. Anaknya main game waktu dia tak sedar, semua benda ditekannya, buy, pay, purchase, yes, absolutely correct, confirm, dia kata. Langsung habis 1,000 lebih maknya kena. Jadi itu saya kata tadi, benda-benda macam tu sebabnya kita kena hati-hati. Hati-hati dan tengok. Sebagai pengguna yang bijak, kita perlu mempraktikkan hak kita sebagai pengguna semaksimal dan sebaik mungkin. Itu sebab kita kena tengok apakah hak-hak pengguna. Macam kita tak lama lagi nak bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan, pergi dekat bazar Ramadan, kita ada hak untuk tanya, berapa harga ni? Kenapa mahal sangat karipap kau? Kan? RM8 karipap kau, bosa tungau. Apa yang bosa, apa yang mahal bona tekan. Lain lah kalau yang karipap Kuala Selangor tu, yang karipap King Kong tu. Kan? Ataupun karipap yang dekat kedai perabot tu, yang warna biru tu. Kan? Yang dalam tu segala binatang letak tu. Ayam ada, kentang ada, apa semua ada tu kan? Tahu kan? Kan? Ada yang blur. Kesian kau ni lah. Apa? Mana? Tak tahu. Kau tak pernah keluar rumah ke apa? Beli kerja balik kerja lah kan? Aku dengar kau ngumpat aku pun aku dengar lah. Tadi saya duduk dengan Encik Zuhairi tadi, dia cakap, saya dengar Encik Zuhairi jangan terasa hati. Dia cakap tinggi betul Samsul Debat tu ya. Dia compare dengan Encik Zuhairi, melampau betul dia orang. Betul lah, kau ingat aku tak dengar aku cakap. Aku sampai tingginya aku dengar lah. Tapi saya maafkan dan saya siap, tak ada masalah tu. Tak, betul. Bila kita beli, kita tanya, ni apa-apa ni. Macam contoh kita beli kuih kuci kan. Kuih kuci. Kita berhak tanya. Ni pakai pelut hitam ke? Pakai apa? Kan? Ataupun pelut hitam ke apa?
Yang ni dalam ni santan, ada santan tak ni? Tanya. Ni manis tak? Kita berhak tanya. Kan? Dia tak boleh. Kalau kena gula sikit dia dipitam. Dia tak boleh. Dia memang kena sumpahan 10 keturunan. Kena gula je habis. Kena gula je habis. Yang tu kan. Jadi mana kata dapatkan kepastian tu hak kita. Pergi bazar Ramadan ni, bulan puasa ni memang macam tu. Berapa ramai orang beli makanan. Ada kuih ni, ya Allah tak sabarnya. Kita pun Allah malakasum Nabi ka amanah. Habis walhamdulillahirrahmanirrahim. Baik tak payah menega macam ni. Kita marah kan? Kita marah kan? Marah kan? Orang menega dah nak menega. Ni. Sampai isyak gigit tak mahu. Kan? Iya betul, ramai orang macam tu. Itu sebabnya kita ni sebagai pengguna, pertama hak untuk mendapatkan keperluan asas. Kita ada hak mendapatkan keperluan asas. Kan? Tu sebabnya kalau kita pergi kedai-kedai tu, geram kita. Ada sekali tu dia sorok minyak lah, dia sorok gula lah, tiba-tiba semua tak ada telur. Lepas PM akak sumpah, tiba berlambak pula telur tiba-tiba. Tapi mahal pula. Ada orang ambil kesempatan. Ada orang macam tu. Kita dah tahu dah trik-trik dia orang ni. KPDN lagi lah dah faham sangat dah trik-trik dia orang ni. Kan? Jadi kadang-kadang, jadi kalau kita nakkan, tu sebabnya kita kena buat alternatif. Tu sebab kata ada jualan rahmah tu kan, satu benda kan. Dia nak bantulah golongan-golongan sasar. Kan? Masalahnya kadang-kadang ada pula orang ambil kesempatan pergi sana beli banyak nak berniaga pula. Ada juga kadang macam tu. Saya kadang heran, kadang ada mentaliti orang-orang ni. Kadang bukan kata semualah. Pernah dulu saya waktu saya bekerja dulu, kita ada buat program LA21. Kan Local Agenda 21 kan, salah satu pada agenda tu kita nak bantu orang-orang yang kurang mampu, pendapatan rendah dan sebagainya. Terutama masa tu kita dah bantu ibu-ibu tunggal. Ibu-ibu tunggal muda menyusukan anak, nak keluar kerja tak boleh, anak kejap nyusu. Lepas tu anak ni tak ada siapa nak jaga, nak bagi nursery, nak bayar mahal. So kita buat satu projek masa tu, kita bagi dia polybag baja tu yang siap benih dekat dalam tu. Dia cuma kena siram je. Kita bagi 200 polybag sekali hantar. 200 polybag dia siram je. Tumbuh je bertunas sikit, kita akan beli dekat dia. Setiap satu polybag tu RM10. 10 kali 200 berapa? 2,000 kan. Dia kena siram aja depan rumah dia. Dia boleh siram sambil nyusukan anak. Boleh, tak ada hal. Tapi apa cakap dia? Susah, bagi duit senang, dia kata. Bayangkan, itu mentaliti dia. Masalahnya orang kita ni. Dah senang, nak senang lagi. Dah senang, nak senang lagi. Kan? Kita dah buat sekolah je, tengok sekolah. Kan? Melampau-lampau sekarang. Satu taman, satu sekolah. Perlu diwujudkan sekolah sebab penduduk semakin ramai. Tak, dia bukan macam tu tau. Zaman Cik Zuhairi dengan saya dulu, kita naik bas kan, berapa jauh nak sampai ke sekolah. Kita siap belajar, bajet nak tekan loceng kat mana. Kalau cepat sangat, kau berhenti awal sangat, nanti kau jauh jalan kaki. Betul tak? Dia timing tu penting. Budak sekarang tak tahu benda tu. Kan dulu mula loceng, macam kau bangang sangat tak tahu tu loceng kan, dia tulis tu kan. Kan lepas tu ada satu tu dulu kan, yang zaman dulu tu yang panjang tu, kita tekan cet kering kan. Dia tekan tu tak bunyi bang, tak bunyi tekan lah. Kalau kita tekan lewat sangat, terlajak daripada tempat yang kita nak berhenti. So timing tu penting. Dah tekan sekarang tekan. Kita pun tekan kan. Dulu ingat konduktor bas masa dulu glamour. Dia pegang tiket macam ni kat tangan kan. Duit pun susun macam RM5 ni dulu kan. Betul. Tapi kita tengok sekarang ni, budak-budak sekarang ni tak ada. Budak-budak sekarang ni tak ada. Dia orang semua tak rasa benda tu. Budak-budak sekarang semua makanan sampai kat rumah. Kan? Saya memang tak boleh betul makanan budak-budak sekarang. Spaghetti lah. Olio apa benda? Apa nama tu? Apa nama? Apa? Macam tu lah. Makroni lah, apalah kan. Ya Allah, macam mana ni? Berkenyang ke makan benda tu? Budak-budak sekarang dia nak nasi juga sebenarnya. Bagi dia nasi baru dia kenyang. Saya dah lama dah putus nasi ni. Alhamdulillah sebab perut saya okey sikit. Kalau tidak tu membulat tau. Saya kena kurangkan berat badan saya. Kalau tidak tu lah komen, Ustaz dah makin sihat sekarang.
Macam lah dia. Dan mendapatkan keperluan asas. Apa sahaja aku cerita pasal bas tu tadi? Kenapa? Pasal apa tadi? Sekolah. Sekolah. Tak, sebab orang semua nak tuntut hak dia nak sekolah dekat. Sampai satu tahap anak-anak ni membesar. Anak-anak ni membesar dan sampai beberapa generasi dia dah tak ada kat situ. Ini yang berlaku sekarang dekat banyak kawasan sekarang ni. Bayangkan saya pergi ceramah dekat Benta, dekat Kuala Lipis tu. Sekolah dekat situ. Dia buat ceramah motivasi UPSR, dia panggil Samsul Debat. Saya pun datang lah. Tapi masa sebelum saya datang tu, PA saya terkejut lah. Dia kata dia target, dia nak buat ceramah motivasi UPSR. Masa tu sebelum PKP lah. Untuk 10 sekolah. Untuk calon-calon UPSR 10 sekolah. Kau agak-agak berapa dia nak bayar aku? 10 sekolah. Okay? Kan? Berapa kan? Berapa kan? Jadi, mungkinlah dia cakap 1,500 kot. Ada cakap 2,000 kot. Dekat 3,000. Dia nak bayar 300. 10 sekolah. Bukan satu sekolah 300. Semua sekali 10 sekolah tu jamakkan 300. Terangkat kening PA aku tau. Tapi saya cakap tak apa, sebab saya jenis tak suka batal program. Tapi Tuan Zuhari yang hari ni dah lulus tu salah dikurangkan. Jadi kan. Jadi bila 300 tu saya okeylah. Saya kata jangan batal pasal semua. Saya tanya dia tak program, tak tempat lain nak buat program tak. So kebetulan ada satu surau nak buat petang tu kat Jerantut, malam tu dekat daerah Benta tu satu masjid lagi buat satu program lagi. So ada 3 program. Okeylah sekalikan. Sempatlah saya pergi makan patin steam Azmi dekat Lipis. Sedap gila. Sedap betul. Mau ngeletek nyawa dah sedap betul. Sah sedap Siapa orang Lipis ni? Mana orang Lipis? Tak mengaku lah dah. Aku tahulah dok kalau Lipis ni baik kau ngaku. Mana orang Lipis? Tak ada. Okey, tak apalah. Tapi memang sedap ikan talap apa? Ikan bau, ikan patin ni sedap betul. Kalau dimasak nah. Saya suka patin goreng. Suka betul. Ratah pun tak apa. Jadi, bila saya pergi kat sekolah tu, apa yang berlaku tuan? 10 sekolah ni, rupa-rupanya calon motivasi, calon UPSR ni, setiap satu sekolah ni, calon UPSR ni, sekolah ni seorang. Sekolah ni 2 orang. Sekolah ni seorang, sekolah ni 3 orang. SKM, sekolah kekurangan murid. Cikgu pun lagi ramai daripada budak-budak dia. Bayangkan. Sampai satu tahap. Itu saya kata tadi, kadang-kadang kita gemar minta. Sampai satu tahap, keperluan tu dah tak ada. Itu sebab kadang-kadang kita terlampau banyak sekolah kita buat, lepas tu maintenance dia pun tinggi. Sebenarnya dah cukup-cukup lah. Asal buat taman baru nak sekolah baru. Taman baru nak sekolah baru. Lepas tu buat taman banyak, kubur makin kurang, kubur tak cukup. Itu yang sekarang ni banyak PBT, pihak berkuasa tempatan, dia letakkan syarat pemaju perumahan buat taman perumahan mesti reservekan tanah kubur. Kalau dia tak reservekan tanah kubur, dia kena allocatekan certain amount of money bagi dekat kerajaan negeri untuk tebus mana-mana tanah tu dia jadikan sebagai tanah kubur. Ni dia buat rumah buat tempat orang hidup, tempat mati tak dipikir lah. Rumah dengan lombong tu. Kan? Yang tu yang kena fikir. Itu yang berlaku. Saya pakai bahasa yang mudah faham ya. Itu. Hak mendapatkan keperluan asas. Kedua, hak untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan yang selamat. Baru ni ada satu program apa ni, saya sebutlah jenama dia. Wow apa ni? Apa lah, Allah lupa pula. Saya memang lupa lah. Ada satu saya buat ceramah macam dia macam ala-ala konsep Grab dengan itulah, dengan Foodpanda tu, tetapi dia untuk pedicure, manicure, rawatan kecantikan, massage. Dia buat, Bukan apa tak ada. Tapi saya bagi talk tu untuk usahawan-usahawan. Jadi dia pakai call je. Kita WhatsApp untuk perkhidmatan pedicure manicure, dia datang rumah. Dia bawa set dia, siap urut, massage, siap dengan pedicure, manicure semua dia buat. Dan saya tengok lah, saya kata sebelum buat pedicure manicure tu, saya bagi talk motivasi tu, you all kena nampak diri you all tu boleh menjadi motivasi. Tapi muka kau pun tak boleh belah. Macam mana kau nak bagi perasaan kecantikan pada orang macam tu kan? Jadi maksudnya kau pun kenalah muka kau elok, muka kena bersih, cantik macam tu kan? Saya cakap macam tu. Jadi memang dia buat lah. Dan konsep perkhidmatan terbaik dan selamat itu kata dia akan pergi, tapi benda-benda ini tak diambil kira. Benda tu membahaya. Rupa-rupanya dijadikan orang kata medium untuk orang tak bertanggungjawab, rompakan,
pecah masuk dan sebagainya. Sekarang ni banyak berlaku. Kan? Banyak berlaku sekarang ni. Lepas tu belum cerita lagi, tiba-tiba dapat call, cik ada kes dengan file SPRM ni. Yang banyak scammer sekarang ni. Dia mengaku di KPDN pun ada. Dia mengaku kan, cik ada kes ni, kawan saya kena seorang. Kena tipu scammer. Lepas tu dia pun tak apa cik tengok betul tak ni nama company cik. Dia boleh tahu, dia tengok rekod SSM tu, betul ke cik pernah ada company ni. Lepas tu ada tunggakan banyak ni. Cuba cik, tak apa cik, saya bagi ni link ni, cik tekan, cik isi je borang ni. Tak apa, nanti kita akan tengok. Rupa bila tekan, dia tak perasan. Dia masuk nombor akaun, dia masuk nombor PIN, dia masuk bla habis duit dalam akaun dia 40,000. Dekat akaun bank yang kuning yang gambar rimau tu. Tapi dia cepat-cepatlah pergi bank. Nasib baik bank sempat sekat transaksi tu. Kalau tidak memang kawan saya sama sekolah dengan saya tu. Nak cakapkan benda ni bukan cerita. Alah takkanlah tak boleh fikir. Tak. Kita waktu kita kena ujian tu belum tentu kita sempat fikir. Itu sebab kita kena hati-hati, sentiasa beringat. Pergi umrah bayar 3,000 sahaja. Lagi 3,000 ada Datuk Seri tu akan sponsor. Langsung tawaf dekat KLIA. Kan, hati-hati. Kita dah tahu dah ramai orang kena tipu. Kan Nabi ajar, Nabi kata orang yang cerdik tidak akan membenarkan dirinya masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Orang lain dah jatuh dalam lubang tu, janganlah kita jadi orang kali yang kedua pula masuk. Kan, walaupun kita tak pernah kena, kita nak cuba pula dulu. Kan, macam adik saya lah, ni cerita lah. Adik saya adalah hamba Allah ni, pinjam duit dengan dia. Adik saya ada hamba Allah ni pinjam duit dengan dia. Bermula 1,000 tak bayar. Lepas tu pinjam 2,000 tak bayar. Lepas tu dia cuba minta dengan saya pula. Bila dia cuba minta dengan saya tanyalah adik saya tu, apa pandangan kau? Adik saya cakap, balung tak apa, kita tengok je perangai dia, adakah dia bayar ataupun tidak. Tengok tu pandangan korang, bagi ke tak bagi. Dengan tahap je dah pinjam ke adik aku 2 kali. Kan, bagi ke tak bagi? Memang tak bagilah. Jadi adik saya tu boleh bagi nasihat macam tu. Tak apa balung, cuba balung bagi, kita tengok panggil dia. Tak, silap ni. Itu sebab balung call kau. Boleh kan nak pinjam duit kau sekali lagi, bagi dekat dia, nak tengok panggil dia. Apa pandangan kau? Dia gelak. Adik saya macam tu lah. Saya dengan adik saya memang gurau macam tu. Jadi macam tu lah. Kadang ada orang macam tu kan. Jadi kita kajilah mengikut apa yang pernah berlaku. Hati-hati, banyak berlaku. Kalau orang tu pergi umrah, bayar banyak ni, kita bayar banyak lah. Lepas tu dia dah janji dah hotel ini hotel ni. Sampai dekat KLIA kau boleh tahu lah. Okay, semua jemaah Duyufur Rahman, kita akan mengerjakan ibadah. Ingat setting ibadah ni kena sangka baik. Kadang-kadang semua tak seperti sama macam kita rancangkan. Kita kena belajar redha, kita kena belajar terima. Kau percaya cakap aku tu tandanya hotel kau dah bertukar dah tu. Dekat KLIA kau dah tahu tandanya. Membak tak? Tu hati-hati. Aku tahu sangat dalam lenggok bahasa ni. Habislah, tukarlah hotel kita ni. Tahu dah. Macam tu. Kemudian hak untuk mendapatkan maklumat. Dapatkan maklumat. Kan? Betulkah Samsul Debat terbabit dengan ni? Ada orang gunakan muka saya. Baru-baru ni kalau perasan, pelaburan patuh syariah. Gambar ustaz-ustaz semua, ustazah semua dia letak. Gambar saya, Ustaz Haryanto, Amin Idris, 3-3 ada. Aku tengok mana aku nampak poster ni. Rupanya tazkirah malam Jumaat. Dia edit jadi pelaburan patuh syariah. Gambar yang sama. Itu Datuk Mahdi Bizek kan, yang ni lah dengan Datin Haliza tu. Orang guna muka dia juga. Guna dalam muka Ustaz Haslin, dia guna muka, semua muka kena. Jangan risau, pelaburan tinggi, boleh tidur malam. Tidur malam apa? Kena tipu dengan orang, tak sah lah. Tak handsome tanpa janji kaya. Kau hati-hati. Kan? Sebenarnya biar handsome, kan? Miskin tak apa. Paling tidak bini kau tengok, alah tak apalah bang, tengok muka abang pun bahagia. Ni kaya muka tak boleh belah pun susah weh. Kau ngada malah muka ni lagi susah. Betul kan? Tu sebab orang perempuan dia hari-hari dia tacap-tacap muka dia. Kita kan macam tu lah. Ini kadang masalah perempuan ni dia gemar pakai lelawan untuk orang luar. Masalahnya untuk lelaki ni tidak. Kan? Main lagi tuduh kala ni.
Besok Camat Samsul debat. Ni tudung dah kain saya siap ni baju. Untuk laki kau pakailah tu baju kelawar yang kau sangkut seminggu dah tu kan. Seminggu dah kau pakai baju kelawar tu kan, menentang. Aku tahu dah panggil kau balik rumah kan, kau buka tudung tu, kau hempah yang dekat tu, dekat katil tu, lepas tu kau pakai baju binatang tu. Lepas tu kau cari habitat kau kan. Kau kena faham, suami pun pengguna tu. Kan, pakaian yang terbaik untuk suami tu. Faham? Hak untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Itu hak kita. Sebelum beli, tanya. Jangan, kadang-kadang ada orang cakap, janganlah tanya banyak-banyak, nak beli-beli. Salah tu, kena tanya. Kan? Cuba kau cek, peti ais tu, dia berapa liter? Kawan dia kata, masa bila lah peti pakai liter? Bayangkan, dia pun tak tahu peti ais tu pakai liter. Bayangkan. Peti ais tu ada yang knock-knock tu. Kan? Knock-knock, dia menyala. Kau nampak dah lah. Wah. Jahanam cepat benda tu. Sebab kerja knock-knock. Jangan knock-knock nak tengok apa benda dalam kan. Betul. Tu belum cerita lagi peti ais yang berdiri tu. Yang tegak, tinggi, yang orang mau boleh berdiri dalam tu. Kan? Jadi, mana kata, kita kena tanya. Yang ni apa kelebihan ni? Ni apa ni? Dryer ni apa? Apa kekurangan dia? Tanya dia. Kadang-kadang, oh tak ada. Ni boleh kata hampir sempurna. Tidak ada kekurangan. Yang bohong lah cakap. Tapi dia punya ni... Dia punya bil elektrik akan lebih tinggi lah. Dia beritahu, jujur. Cakap je tu terang. Kan? Handphone ni hang tak? Tanya dia. Sebenarnya, telefon hang ni bukan sebab brand. Tapi sebab benda yang kita sumbatkan kat dalam tu. Kan kita gemar ambil gambar. Lepas tu kita simpan dalam tu. Kita scroll, kita senyum seseorang. Salah macam tu. Sebenarnya gambar tu, kau pergi kedai gambar, kau print. Betul, kau print, kau masuk dalam album. Tu yang sebaiknya. Kemudian delete. Jadi phone kau akan tetap boleh pakai sampai bila. Laju aja. Segala benda nak disimpan. Video semua, video klip kau simpan. Ceramah aku je dah berapa banyak dalam tu. Jajab share. Aku pun tak sanggup tengok ceramah aku, tahu. Kerana sebalik rumah kan, anak saya tengah buka kan. Dia tengah buka kan YouTube, dia tengok kan. Saya tengok, tukar, saya kata kan. Dia tengok beria gelaknya. Saya nenek segan pula kan. Saya pun tak faham. Lepas tu belum cerita orang edit lagi tu. Dia edit daripada gambar saya macam ni. Dia edit kecil ni. Jadi sudah tengok muka je. Betul. Itu sekarang ni mendapatkan maklumat tu hak kita. Nak tahu ni macam mana, ni macam mana. Macam kita tempah baju. Tanya dia siap bila. Confirm siap. Tu yang sign receipt tu kena ambil tu. Itu satu bentuk apa? Satu bentuk written agreement tanpa kita sedar sebenarnya. Dia tulis kat situ berapa hari bulan kita boleh ambil balik kan. Kebanyakan kita dah siap dah kan. Tu saya kata tu, orang Arab masuk Rejab terbayang Ramadan, kita belum Rejab dah terbayang Syawal. Itu kita. Tu yang baju raya dah siap dah tu kan. Jadi dapatkan maklumat. Tanya yang ni macam mana, ni macam mana, betul tak ni, boleh tak macam ni. Tanya dia, boleh tak kalau saya nak macam ni. Telefon ni boleh tak, sesuai tak kalau untuk berniaga, untuk bisnes, untuk masuk akaun. Boleh tak? Boleh, tapi kena belilah dia punya memori card ni kena beli lebih sikit lah, yang tinggi sikit, tapi mahal sikit. Dia akan bagi advice. So kita berhak tanya dan dapatkan maklumat. Macam tu. Sekarang ni pekerja asing kita hak tak? Kan? Confirm ke tak lari? Ada kebanyakannya memang lari juga. Kan? Tu pening kepala tu. Dia elok-elok ada sekali tu. Yang saya dengar tu, elok anak dia kan, mate tu pandai jaga. Balik-balik anak ni mesti tengah tidur. Rupanya hari-hari dia bancuh susu campur ubat batuk. Ada orang ngaji ni macam tu. Kan? Ni perkhidmatan ni kita cerita tadi. Barangan dan perkhidmatan yang selamat. So mana tengoklah rekod-rekod dia. Dia pernah bekerja dengan orang tak? Hari ni bekerja dengan orang tu lagi bahaya. Dia dah ada pengalaman kat tempat lain, tak tahu dia nak buat apa kat tempat kita. Macam tu. Kemudian hak untuk membuat pilihan. Tu juga hak pengguna untuk buat pilihan. Tak boleh paksa pengguna mesti ambil ni, mesti ambil ni. Itu hak kita. Kan? Keluar kereta baru, kita nak buat coating satu kereta. So dia bagilah package ni. Pilihlah. Dan kita berhak untuk tak nak pilih antara tu pun tak nak pilih, boleh pergi kedai lain pun boleh. Tu hak pengguna. Kan, kita tengok, kita rasa tak kena, kita pun cakap dengan baik, minta maaf, saya rasa nantilah saya fikir dulu, kita pergi tempat lain. Kan, dekat bazar Ramadan nanti tengoklah, dia tawaf 7 pusingan, dia sa'i 7 kali ulang alik.
Macam tu jugalah. Kadang-kadang keluar masuk dalam kereta satu benda pun tak beli. Ada tak berlaku macam tu? Ada. Kadang nak beli tu sebabnya saya tak pergi bazar Ramadan. Kalau pergi pun saya target satu tempat yang saya nak beli tu, beli barang tu dah balik. Macam tu je. Kita tahu dah kualiti dia macam mana. Roti john mana yang sedap kita tahu. Roti john yang sedap ni dia tak kedekut sayur. Dia tak kedekut mayonis. Sos dia melempah, menitik-nitik, gigit tu serap keluar. Macam tu. Ini koringnya kan. Itu masalah dia. Tu hak membuat pilihan. Hak untuk menyuarakan pendapat. Kita boleh bagi pandangan. Kak, nasi akak ni sedap-sedap dah. Cuma kak masin sangat lah kak. Beritahu dia. Hak kita bagi tahu. Servis tu bagi pandangan. Kan? Tu sebabnya kalau kita pergi dekat pejabat ni, pergi kat kaunter pejabat kerajaan, dia ada peti cadangan. Tapi masalahnya orang banyak letak resit nombor giliran ke situ. Tak ada yang gunakan, manfaatkan benda tu sebagai hak kita. Kalau ada benda tak puas hati, pekerja dekat kaunter nombor 5 pada 18 hari bulan 3 2023, perangainya macam nak bunuh orang dekat kaunter. Tulis macam tu. Maknanya apa? Ada masalah. Rupa-rupanya memang ada. Memang ada orang ni kebetulan tarikh tu bila dipanggil, dia tengah ada masalah peribadi. Hari tu dia bergaduh dengan suami dia tentang pemilihan sofa. Contohlah kan. Jadi bagilah sebab apa dia jadi macam tu. Kan? Kemudian hak untuk mendapat ganti rugi. Tu dia. Dapat ganti rugi kalau ada peluang. Kalau yang jenis yang menipu memang apa semua tu memang kadang susah. Tu sebabnya kalau kita tengok, kalau dengan peguam kan banyak saman-saman ganti rugi ni. Saman malu lah, saman fitnah lah. Tapi kalau dari segi produk, saman ganti rugi. Apa benda kesan-kesan pada diri dia. Contoh dia guna satu produk menyebabkan apa? Kulit dia tak boleh tolong lagi dah. Berlubang pipi dia. Dia cadang nak buat lesung pipit. Kan? Jadi lesung terus. Kan? Maknanya berlubang terus. Rupanya ada kesan sampingan. Tapi kadang-kadang itu yang penting kita kena baca. Ada setengah tu dia bijak. Pengeluar ni dia akan letakkan exclusion clause. Kami tidak akan bertanggungjawab sekiranya ada kesan-kesan sampingan yang menyebabkan ini. Kita pun sign. Masa itulah dia sebenarnya tidak menafikan terus liability dia, hanya mengurangkan. Hati-hati. Kemudian hak untuk mendapat pendidikan pengguna. Macam inilah, dapat pendidikan kan, baru kita tahu rupanya yang ni pun boleh claim. Contohlah kita naik kereta. Saya naik kereta Azia tu dulu, pernah saya lalu dekat highway Lekas. Tah macam mana nampak ada seekor anjing. Anjing tu sama tinggi dengan bonet kereta tu. Dia boleh lompat daripada seberang tu, dia berlari tu daripada seberang jalan. Pap, dia melintas ni, lentas apa tu, divider tu, dia boleh lompat. Dan betul-betul saya masa tu tak sempat break dah. Saya cuma slowkan aja, selepaskan minyak, pam, kena dekat anjing tu. Bila kena dengan anjing tu, kaki anjing tu macam tu, ya Allah, kesian betul. Macam ni jadi macam tu. Macam tu terseliuh dan mati. Lepas tu bila dah jadi macam tu, kereta saya remuk, teruk. Rupa-rupanya kita boleh tuntut ganti rugi dengan pihak lebuh raya. Tahu tak tu? Berapa ramai yang tak tahu? Baru hari ni tahu. Kita bagi hantar dekat bengkel, berapa kos dia tu, bagi resit tu dekat lebuh raya akan bayar. Sebab dekat highway janjinya adalah bermandu dengan lancar, tak ada gangguan. Itu janji pihak lebuh raya. Macam mana binatang boleh di situ? Itu sebab kadang-kadang sekarang ni dia orang nak mengurangkan liability dia, kurangkan sikit. Dia tunjukkan gambar-gambar signboard tu, gambar binatang tu. Perasan tak? Supaya kita berhati-hati. Tapi kalau kita bawa dengan laju, dia mungkin dapat ganti rugi, tapi kurang daripada amount yang kita minta. Mungkin macam tu. Itu ramai yang tak tahu. Tu sebab saya beritahu tu. Saya pun tak sangka ada orang cakap boleh claim dengan pihak highway. Ya ke?
Masa tu lawyer lah, lawyer nasihatkan, oh rupanya boleh, awak tak tahu pula. Kita pun pergilah. So kalau bawa, janganlah sesaja kita nampak binatang, kita lunggah binatang tu, kan? Maknanya boleh elak, kita elak lah. Tapi kalau dah terkena, kita ada, itu hak kita. Itu sebab kita kena tahu, kan? Hak-hak yang kita kena tahu. Kemudian hak untuk hidup dalam alam sekitar yang sihat dan selamat. Jadi mana kata dalam kita melihat pengguna ni, dari isu pengguna ni, pengguna berhemah, keluarga rahmah, maknanya kita dengan tu kita akan dapat mengelakkan keluarga kita ni ditimpa masalah-masalah yang menyebabkan kita menanggung rugi satu perkara tu dengan dahsyat sekali. Contohnya sakit, contohnya kita menanggung kerugian dari segi keuangan, tertipu dan sebagainya. Tu sebab kena hati-hati. Jangan kita semudahnya mengeluarkan duit kita untuk perkara-perkara yang tidak berkenaan. Tu sebabnya sekarang kalau kita tengok dalam kempen sekarang ni, kita tengok banyak kempen-kempen yang dibuat untuk mempromosikan tentang rahmah ni. Kan? Rahmah ni macam-macam yang kita buat, dan kita berhak untuk membuat, sebagai pengguna kita bertanggungjawab untuk membuat aduan. Tu sebab kata kadang kita tak naklah buat report, buat apa, bukannya dapat balik duit. Kadang kita fikir untuk kita je, kita kena elakkan orang lain berlaku. Orang yang lain yang berlaku tu mungkin bukan ni, tapi kita pernah fikir tak kalau anak kita pula kena, mungkin mak kita kena. Lah hari tu mak pula kena, saya dah kena dah itu, kenapa kau tak cakap? Nampak? Kadang-kadang benda ni kita kena share, kita kena buat aduan untuk mengelakkan orang lain kena sama. Kan? Yang saya cakap tadi tu, yang TV tadi tu, isteri saya lah. Dia yang tapi memang dinasihat, saya nasihat kena pergi buat report. Bukan kita tahu, kita mungkin tak boleh dapat balik pun 300 tu. Dia masa tu beli nak buat cabutan bertuah. Kononnya nak bagi hadiah dekat orang macam tu kan, untuk majlis high tea masa tu. Dia pun belilah, tengok mana tak buntang mata, kata. Masa tu harga berapa je harga TV tu. Kalau kat luar memang mahal lah, tapi dekat situ dia jual berapa ratus dah, 800 ke 1200 macam tu lah dia jual. Itu dia beli, tapi dia nak deposit dulu 300. Lepas dapat deposit dia langsung diam, langsung tak bunyi lagi dah. Itu isu dia. Jadi apa aduan kita buat? Kena buat aduan terhadap kesalahan, berani untuk bertindak dan bijak menguruskan pembelanjaan. Tu yang kata tadi, buat aduan apa-apa kesalahan yang dilakukan. Nampak contoh kita pergi dekat kedai-kedai makan, kita nampak orang tu tak pakai apron, mengadu pada PBT, mengadu pada Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan, bab pengurusan pengendalian makanan. Jangan main-main, dia kena pakai ni, tutup kepala pun kena pakai, apron pun kena pakai. Lepas tu kita tahu pula marah, jumpa macam-macam dekat dalam kuah tu, kan? Jumpa ni kawan tu pula main roti tepuk je. Tahu roti tepuk? Roti canai tu pap, dia tepuk, pap sap, dia pegang. Tu yang elok masin tu kan, garing-garing yang kita makan kan, contoh. Kau hati-hati, itu sebabnya kena jaga kan? Tu yang tanya, saya pergi dekat Penang kan, pergi Penang dekat Sungai Dua kan, Char Kway Teow telur basuh dulu, sekarang telur dibasuh. Aku tak tahu kenapa dibezakan tu kan, tapi dulu saya tanyalah telur siapa basuh tu, saya tanya. Bila sampai kat kedai mamak tu pula, sampai dekat Seremban, bagus rupanya kulit telur tu dicuci. Jadi sampai kedai mamak tu, saya tanya lah mamak tu yang tengah buat roti canai tu, mamak, kau telur tu basuh tak? Dia pun jawab, saya sudah mandi pagi tadi. Itu masalah tu. Aku tanya telur yang kau nak masak tu. Kan? Yang faham-faham, tak faham sudah, ada yang confused tu. Jadi macam tu. Kemudian begitu juga mengurus perbelanjaan dalam mendepani cabaran kos sara hidup. Betul, kita kena hati-hati. Sekarang ni kita kena hati-hati. Duit simpanan kita sekarang kena kontrol betul-betul, sebab dijangkakan pertengahan tahun ni sampailah ke hujung tahun akan berlaku, tak tahulah ini rumors ke, tapi tak salah kalau kita berjaga-jaga. Kan? Dikatakan cabaran ekonomi global akan berlangsung. Dia makna tu sebabnya masa pada ketika itulah kita akan cuba tengok, tak payah tengok tu lah, tengok waktu PKP tu berapa ramai yang tu duduk, pelakon, penyanyi. Bayangkan dulu kau bukan main lagi, kau masuk dekat dalam kau media sosial, kau bergambar dekat tiang kat Perancis tu, kau sandar dekat kota London kan? Lepas tu kau macam-macam lah, kau naik bar, kau dengan musim sejuk, dengan baju sejuk kau tu, laki bini bukan main lagi
Tiba-tiba tak ada kebantuan untuk kami. Apa cerita? Bayangkan ada orang tu, dia ada job ni, pelakon tu, bayangkan pelakon, ada satu pelakon tu, dia pergi dekat satu hospital, sesi bergambar je charge RM5,000. Dia bagi talk satu hal, bergambar, dia letak quotation lain. Maknanya dia letak, kalau ada lah sesi-sesi lain, semua dia letak dalam quotation. Sesi bergambar tambah lagi RM2,000, baca doa RM1,000. Bayangkan. Tak, ni contoh. Aku tak cakap aku. Contoh. Allahu Akbar. Dah, ni contoh. Bayangkan. Dia bukan main ni. Satu hari, bayangkan, ada seorang artis ni, pagi dia naik atas pentas, RM5,000 bayaran. Petang tu RM15,000. Dia appear dekat satu ni tempat, RM15,000 bayar. Malam tu RM20,000. Sehari RM45,000. Bayangkan sebulan. Dia dah tahu lah tu yang dia punya berbelanja tu, dia tahu bulan depan masuk lagi, ni masuk lagi, dia dah tahu macam tu. Sebenarnya salah kita fikir macam tu. Siapa sangka? Itu yang syarikat travel umrah tu, ada yang dah bayar hotel setahun. Dia bayar chartered flight setahun, hotel bayar setahun. Tiba-tiba PKP, terduduk, tutup pintu depan. Sebab tak nak orang datang tuntut balik, pulang balik deposit dia. Bayangkan. Betul. Sebab kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Langit tidak selalunya cerah. Itu sebabnya berhemah lah dalam berbelanja. Jangan kita ni yang kata kita gemar membelanja ni, tak apa, yang penting kualiti, yang penting ini. Saya sendiri pun pakai baju ni murah ni. Orang ingat baju saya ni sampai RM65. Tak adalah, baju saya ni RM25. Beli 2.50. Saya beli ni dekat Seremban. Saya tak nak promote kedai tu juga sebab, tapi memang apalah, saya beli. Pada saya ada sebab. Orang Melayu ada pepatah tu, dia sebut Allah membeli, menang memakai. Jangan ingat Samsul Debat ni, dia keluar TV, dia beli barang mahal. Tak ada. Ni telefon ni, cuba tengok jam ni. Cerocor delay ni. Kan? Ni sebab apa? Sebab ada orang hadiah kat saya, isteri saya hadiah kat saya. Kan? Tak ada nak beli mahal, tak adalah. Kadang-kadang ada kan barang-barang sekarang yang macam betul. Kan? Kan, yang pergi bersorak kat kedai mamak tengok bola tu. Bukan original pun jersey dia pakai tu. Kan? Itu sebab bila dia cuci, dia kena pakai dry cleaning. Dia tak boleh pakai yang biasa punya cuci. Kalau tidak kan nombor dia bertukar. Dah elok nombor, dah elok kan dia punya baju tu mau salah kan. Mau salah. Bila dah cuci jadi salahmu, dia kata. Kan? Aduh, contohlah kan, kualiti. Dia tak dengan apa juga yang berlaku pada Liverpool, kita support lah kan, macam tu kan, macam tu. Betul, kos sara hidup jaga kos sara hidup. Dia akan, sebenarnya ni walaupun keadaan berlaku ekonomi, tapi kita kawal diri kita jadi macam ikan masin. Ikan masin walaupun dia berada di lautan dalam yang masin, dia tetap tak masin. Kau gigit lah, kau masak macam tak masin dia. Ikan dalam la ilallah, apa yang kau lembab tak faham ni cakap. Dia confuse. Ikan dalam lautan dalam yang masin, ikan tu tak masin. Faham? Iya, camah petang teruk betul. Dia tak masin macam mana pun. Tengok ikan apa? Ikan siakap. Tak masin. Kan? Siakap tu sungai ke laut? Kan? Sotong pun tak masin, udang pun tak masin, tapi ikan tu terpaksa dikeringkan, dijemur dan ditabur garam, digolek-golek dengan garam, dijemur untuk dimasinkan. Kau perasan tak buntang mata ikan tu? Sebab aku tak rela dimasinkan, dia kata. Macam itulah berimannya ikan tu. Jadi kita pun sama. Kita jangan terpengaruh dengan orang. Orang nak masin letak dia lah. Kita tetap jaga diri kita. Ada orang cakap, aku kalau ada duit macam kau, dah lama dah aku beli ni, aku beli tu. Jangan ikut orang. Jangan.
Sampai bila kau nak macam ni? Kau tengok gelang tangan aku. Tak usah. Tak usah. Kan? Kau nak jangan lawa sangat, kau nak tudung macam ni yang lilap-lilap tu, tak payah. Tanya suami, abang macam ni okey tak? Abang okey je. Ayang pakailah macam mana pun. Abang okey je. Malahan kalau kau tak pakai apa-apa lagi aku suka. Contohlah, maknanya tudung lah. Kan? Suami dia suka. Kita ni lawa-lawa untuk suami, bukannya untuk pengguna luar. Faham? Kau pakai lawa untuk orang luar, tapi untuk suami, Allah, lebih kurang je. Baju bandel 18 lubang. Buat apa? Kemudian, negara rahmah sejahtera pula bermaksud negara yang terhasil pada pengembangan usaha pengguna kerajaan mewujudkan pasaran yang adil. Itu usaha yang dibuat. Semua kerajaan memerintah dia kena wujudkan benda tu. Kena kawal. Tu sebab musim-musim perayaan besok tengoklah ada pihak akan ambil kesempatan. Naikkan harga tertentu, sorokkan barang tertentu, ada setengah peniaga tu. Jadi barang tu susah nak dapat. Barang tu jadi mahal. Bayangan kan? Itulah yang macam bulan puasa ni kan. Cuba tengok, tiba-tiba mahal. Dulu berapa je harga dia? Tu siput tu. Siput hembus. Siput sedut lah. Dulu sekilo berapa je? RM5, RM3 dulu. Sekarang berapa? RM12, RM15 pun ada. Sekarang kecil je siputnya. Kerang, ya Allah, mahal macam mana sekarang. Nampak? Jadi memang betul lah benda tu susah nak cari. Yang senang siput yang bawah peti ais tu. Kan? Yang siput bab 1 tu. Kan? Jadi yang itu siput babi lah, kau tak faham lah. Payah sangat dia tanya, payah sangat kan. Kan? Pasaran yang adil dan harmoni antara pengguna dan juga peniaga. Itu sebabnya sebagai contoh, minta maaf saya cakap yang ini hakikat fakta. Kalau ikut Akta Perancangan Bandar dan Desa, untuk kita membina satu pasaraya, mestilah untuk populasi mencecah 500,000 orang baru dah ada satu pasaraya. Sekarang pasaraya terlalu banyak. Kan? Pasaraya terlalu banyak. Tu sebab pasaraya ni kejap tutup, ganti orang ni take over, benda ni buat. Sebab mati pasaraya tu tak boleh nak survive. Pengguna sukalah sebab dia boleh pilih nak pergi pasaraya ni, pergi pasaraya ni, pergi pasaraya ni. Sebenarnya dia punya competition dia tu tak, memang tak sihat lah. Tu ramai yang tak tahu tu. Sebenarnya tak boleh pasaraya banyak sangat pun tak boleh. Pasar mini, cuba kita tengok macam perancangan. Tu sebab ni tak boleh. Kalau satu tempat tu tak boleh sampai 10 kedai runcit. Apa hal? Kan? Dia bersaing sesama dia dekat situ pun tak sihat. Tu yang kadang-kadang adalah satu supermarket ni, dia memang tunggu pula. Kalau ada supermarket situ baru nak naik, dia akan buka kat situ. Ada satu saya tak nak sebut lah, kan jadi benda lain pula. Kan? Kemudian dalam menepani cabaran peningkatan kos sara hidup, itu ada pula inisiatif ni, kata dia nak menstabilkan, mengharmonikan antara pengguna tadi dengan peniaga. Antara yang diwujudkan adalah 5 program utama bawah inisiatif Payung Rahmah. Di bawah Payung Rahmah tu ada 5 inisiatif. Yang pertama, Bakul Rahmah. Apa maksud Bakul Rahmah? Ada yang tak tahu, kepada mereka di rumah sila dengar dengan teliti. Bakul Rahmah ini adalah sumbangan dalam bentuk bakul makanan kumpulan harian, diagihkan kepada kumpulan sasa secara bulanan bagi dekat orang-orang yang memerlukan. Masalahnya kita hari ini ada maklumat tak sampai. So jangan kita hukum. Kan macam pusat zakat. Pusat zakat bagi bantuan pada mereka yang memerlukan. Alah sudahlah pusat zakat, orang ni tak cover, orang ni tak cover. Dia kata macam tu. Sebenarnya tanggungjawab kita pula, kalau nampak ada orang yang terlepas pandang, bagi maklumat dia kepada pusat zakat, bagi maklumat berjatan kebajikan, bagi maklumatnya kepada mereka bertanggungjawab nak bagi Bakul Rahmah ni. Kadang-kadang maklumat tak sampai. Maklumat yang dia ada, data tu yang diberikan oleh masyarakat setempat. Tu belum cerita lagi yang ketua kampung yang bagi geng-geng dia je, bagi senarai tu. Kan? Ni bukan cakap ni ketua kampung bukan kat sini, ni dekat Burkina Faso dan juga di Afrika macam tu. Betul, ni cerita ni berlaku. Dan lepas tu ada orang cakap, aku tak naklah bayar zakat melalui pusat zakat, nanti orang yang susah tu tak dapat, aku nak bayar sendiri. Hati-hati. Bila orang bayar sendiri, katalah orang termenipu. Bila orang termenipu, sedangkan kita ada saluran yang lebih baik untuk kita bayar zakat, maka kita berhutang Allah Ta'ala. Jangan main-main. Tu sebab dah elok pasal zakat tu, kau bayar pasal zakat. Kalau apa-apa hal, tak apa ke semua, dia tanggung, bukan kita. Bayar, jangan pening-pening kepala.
Lepas tu dah mula orang tanya, Ustaz, mana yang lebih afdal, bayar zakat di Shah Alam atau di Johor? Kampung saya Johor, saya kerja di Shah Alam. Maka saya pun jawab, bayarlah di Shah Alam. Tak boleh ke bayar kat Johor? Kau tanya aku tadi. Macam mana aku tak menyirap bulan-bulan puasa kau tanya soalan macam tu? Kan? Kau tanya yang afdal. Bila afdal yang paling utama, yang lebih baik, maka bayar kat Shah Alam, tempat kau mencari rezeki. Nak bayar kat Johor boleh tak? Boleh, tapi paling utama. Soalan kan? Iya, macam soalan orang tanya. Ada yang tanya, Ustaz, kalau lah kita tengah bersama, saya berkahwin, dia kata, masa tu kat Bukit Aman, saya dengan Abang Samsul Rau-Rau. Dia tanyalah, kita orang berkahwin, lepas tu kita bersama, tiba-tiba azan. Macam mana dia tanya soalan. Abang Samsul Rau-Rau pun cakap, soalan ni biar dia jawab. Pula kau lagi lama kahwin daripada aku, salah akulah jawab lah. Soalan tu nampak kelakar, tapi itulah kan, kena jawab. Saya pun tanyalah. Cuma sebelum saya jawab, saya nak tanya dulu, waktu azan tu sedang ke dah sudah? Saya tanya dia, sedang berlangsung atau dah selesai? Kalau dah selesai, azan aja, masuk dalam bilik air, mandi wajib apa semua, ambil wuduk, solat macam biasa, dan terus berpuasa. Tapi tak sahur, Ustaz. Kau anggaplah tadi tu sahur kau. Orang suruh makan betul-betul, kemudian lain nak yang kau hadapkan dulu kan. Macam tu salah kuncilah jam kan, macam tu. Tapi kalau sedang berlangsung, ni penting ni, kena tahu ni. Sedang berlangsung, tiba-tiba Allahu Akbar, berhenti macam tu. Isteri bang, cukup bang, macam tu. Suami pun berhenti macam tu. Jangan pula suami mak Allahu Akbar, sikit lagi. Jangan. Jangan. Tak, kena bagi tahu. Kena tahu. Oi, tak ada kena-mengena ni baku rahmah ni. Yang kedua, jualan rahmah. Jualan rahmah ini program jualan murah oleh pasaraya besar dan pasaraya dengan keutamaan dilaksanakan di lokasi-lokasi rakyat masyarakat berpendapatan rendah di setiap 222 kawasan parlimen. Itu yang dah direncanakan. Mudah-mudahan dia akan dimanfaatkan oleh golongan-golongan sasar. Jadi bolehlah ada pilihan. Jadi jangan cakap tak ada alternatif. Ada alternatif. Kan? Jadi mudah-mudahan. Tapi itulah, saya rasa KPDN pun kena kerja keras lah untuk menyemak. Kadang-kadang dia umum menjualan rahmah, tapi harga tak berapa rahmah kan. Kena cek. Yang ketiga, pakej rahmah, iaitu pakej menawarkan pilihan barangan dan perkhidmatan dengan tawaran harga lebih murah daripada harga pasaran yang dilaksanakan secara sukarela dan tanpa kos kepada kerajaan oleh pemain-pemain industri dalam sektor peruncitan dan perkhidmatan. Dia sendiri nak bagi siap delivery, murah berbanding harga ni. Dia sanggup tolak dia punya kos sebab dia nak bagi sumbangan kepada masyarakat. CSR. CSR. Kemudian begitu juga kafe rahmah. Kafe rahmah ni bukan untuk semua. Pemberian hidangan makanan tengah hari percuma kepada pelajar kategori termiskin di Universiti Awam dengan kerjasama pengusaha makanan sediada di Universiti Awam tersebut. So, siapa yang bekas pelajar, jangan kau bawa kad matrik kau yang lama, kau tunjuk kami nak makan di sini. Tapi sebenarnya jangan risau, dekat luar pun ada pakej rahmah tu, kafe rahmah tu, iaitu dekat restoran, dekat kedai nasi bajet tu ada. Kan? Itu tak payah tunjuk kad. Walaupun kau bekas pelajar, kau boleh beli kat sana. Dekat sini ada tak banyak jual nasi bajet? Sini banyak tak? Ada juga kan? Tapi kau dah lagi sedap tau. Lagi sedap. Dia punya ayam dia, dia punya kuah dia. Sedap. Kan? Jadi pergi. Jadi begitu juga menu rahmah, penawaran hidangan makan tengah hari. Menu rahmah, penawaran hidangan makan tengah hari atau malam yang seimbang dengan harga tidak melebihi RM5 bagi setiap hidangan dijalankan secara sukarela oleh pengusaha dan pemain industri makanan. Jadi mana kata dia boleh sebenarnya diusahakanlah buatlah yang terbaik kan. Sebenarnya boleh. Mungkin
Mungkin dia punya kuantiti tu dia sekat sikit, beli sebanyak, volume dapat murah dan sebagainya. Sebenarnya boleh. Kan? Inisiatif menu rahmah yang diperkenalkan ini telah mendapat sambutan menggalakkan daripada peniaga sebenarnya, dan mudah-mudahan kita dapat membawa perubahan kepada masyarakat. Sebenarnya apa yang digambarkan ni adalah bila kita wujud ni satu usaha tau, satu usaha yang dibuat, tapi kita ni sebagai pengguna kena bijak. Kita tak boleh rely pada satu ni, mana saya tahu, saya ingat tu okey, saya pun belilah, rupanya dah kena. Sebenarnya kita kena tahu hak kita. Kita boleh tanya, kita boleh semak, kita boleh membuat pilihan dan sebagainya. Beli barang, hati-hati. Sekarang ni memang maklumat di hujung jari. Kan, teknologi maklumat semakin canggih. Tetapi ada pihak-pihak tertentu ambil kesempatan. Macam ni lah. Macam satu lagi ni, orang ambil kesempatan ni macam pembantu rumah. Pembantu rumah kebanyakan pekerja asing dah tak boleh masuk. Belum lagi boleh dibenarkan masuk lagi, setakat tak tahulah. Dah ada setakat yang dulu dibekukan. Jadi banyaklah pembantu asing, pembantu rumah yang masuk ni sebanyakannya kosong, tak ada permit, tak ada apa. Jadi ada orang ambil kesempatan, bayar 8,000, bayar 10,000. Kemudian warranty 3 bulan. Lepas 3 bulan lagi kan? Kita ni berbayar berhabis ni, nak pula kerja makan gaji ngam-ngam kan? Lepas tu kita bayar tu, ingat nak keselesaan, rupanya lagi susah sebab bila dah tak ada tu dah berterabur lah, balik semula. Nak ulang balik tu memang tu yang kadang-kadang orang jadi itu. Sebabnya orang kata sesal dahulu pendapatan. Maksudnya bila kita sesal awal-awal tak apa, biarlah susah awal tak apa. Mudah-mudahan kita dapat ni. Jadi tuan dan puan rahmati Allah sekalian, pentingnya untuk kita melihat bahawa perkara-perkara ni sebenarnya tak akan menjadi kejayaan, tak akan menghasilkan kejayaan kalau kita tak nak mengambil peluang untuk melaksanakan setiap hak-hak yang kita ada. Kita boleh memilih, kita tak nak. Kita boleh tanya, kita tak nak tanya. Kita boleh untuk mendapat kepastian, kita tak nak. Dan akhirnya yang tak aniaya dan rasa dizalimi adalah kita sendiri. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, maka dengan ini saya mendoakan agar kita semua berjaya menjadi seorang pengguna yang berhemah dan akhirnya membawa kesan natijahnya kepada keluarga rahmah, mudah-mudahan. Oh my, terus balik pada tajuk tak tahan tu. Kan? Sebab saya faham signal-signal yang diberikan tu, saya faham. Kalau cara dia memandang jam, resah gelisah kan, macam tu pandang, kau apa habis ni weh, dia dah tanya kawan dia kan. Jadi saya faham tu. Tu belum lagi sesi bergambar lepas ni kan. Saya tak masuk dalam quotation. Okey, hanya sah. Aduh. Jadi apa-apa pun mudah-mudahan saya cuba share lah dari segi aspek kepenggunaan ni. Memang tahap kesedaran pengguna di Malaysia sangat rendah berbanding di negara luar. Bukan kita nak cakap apalah, kita jenis tak kisah, biarlah. Mak kita kena ingat tak dulu yang jenis datang rumah yang so gores tu, gores dan menang, tahniah makcik, makcik menang kipas baru pula tu, alhamdulillah. Tapi makcik, sebelum makcik dapat ni, makcik kena jawab 3 soalan. Hadiah pula umum dulu. Orang jawab soalan dulu. Dah umum, lepas tu makcik kena bayar sikit je, hanya duit proses penghantaran sahaja. Faham? Sekali sampai lain rupa kipasnya, kipas sate punya. Kan? Nak beli kipas elektrik dapat kipas sate. Melampau tu bohong je kan. Macam tu lah. Banyak orang ambil kesempatan sebab apa? Sebab dia tahu masyarakat kita jenis marah 2-3 hari je, lepas tu senyap. Tak ada pun yang sampai nak buat report. Tak ada yang cakap kat mana saya patut mengadu pasal ni. Tak ada. Saya dulu pernah kena apa tau? Pernah kena macam ni. Hello, Assalamualaikum, Cik Samsul, saya daripada ni. Sekejap, ambil masa sekejap. Saya daripada syarikat insurans ni. Tak apa Cik Samsul. Cik Samsul tak nak pun tak apa Cik Samsul. Dengar sikit je. Saya pula dengar, Cik Samsul ada sakit jantung tak? Cik Samsul umur Cik Samsul berapa? Boleh tak sebut nombor IC Cik Samsul? Cik Samsul, dia tanya ni, soalan tu sebiji dalam borang tu. Tiba-tiba tak sampai 2 minggu, sampai polisi tu kat rumah saya. Dah siap dah hantar dekat bank berkenaan tertentu untuk tolak gaji setiap bulan. Bayangkan dengan call, dia anggap saya bersetuju sebab saya layan. Dia potonglah yang Cik Samsul tak ambil pun tak apa tu, dia potong dekat tu, dia ambil yang diisi borang. Kononnya tolong isi dengan borang untuk kita.
Apa yang saya buat masa tu, bila saya tanya, saya dapat nasihat, saya masa tu minta nasihat peguam saya pun terus beraduan kepada bank negara di segi amalan keuangan ni. Rupanya tak sampai apa-apa, dia return balik. Duit dah siap tolak gaji. 3 bulan tolak. Lepas tu dia return balik. Sebenarnya kita kena buat macam tu. Kita biar buat macam mana, okey je. Biarlah sikit je pun, kata. Janji ada, dia kata kan. Tak, kita tak boleh sikap macam tu. Itu hak kita. Macam orang perempuan kan, dengan orang lelaki ada hak-hak kita. Macam sekarang orang perempuan kena, saya tak tahu sesuai ke tak cerita pasal tu. Sebagai seorang isteri di mahkamah kan, jangan emosi, beritahu fakta. Sebab sekarang orang lelaki di mahkamah syariah, dia boleh memohon poligami tanpa keizinan isteri pun boleh. Ini hak pengguna, saya kena beritahu. Tak, you all tahu tak? Tak perlu izin isteri dah sekarang ni. Tahu tak? Tak perlu izin isteri pertama. You all tak tahu? Ni saya beritahu. Nampak? Orang lelaki berminat, nampak? Macam mana? Jangan kata. Tak, betul. Sebenarnya sekarang, kalau ikut mahkamah syariah sekarang ni, orang lelaki boleh berkahwin lebih daripada satu, walaupun tanpa izin isteri pertama. Cuma tu kena faham. Cuma, bila suami itu memohon kebenaran untuk berpoligami, mahkamah akan panggil juga isterinya. Panggil untuk tanya, sekarang suami kamu nak berpoligami, apa pandangan kamu? Dia cakap, kenapa tak setuju? Saya tak setuju sebab saya rasa gelap masa depan saya. Saya tak boleh terima. Contoh, dia kata macam tu. Pengkhianatan ni saya tak boleh terima. Maka hakim akan luluskan permohonan suami. Sebab ayat kita tidak melambangkan fakta yang sebenar. Maknanya cakap, Yang Arif, saya tak ada masalah sebenarnya dengan poligami. Cuma saya membangkang kerana saya bimbang isteri yang bakal dikahwininya nanti akan mendapat mudarat dan bala bencana. Kenapa? Pertama, gaji suami saya tidak memadai untuk menjaga kami yang sedia ada ni pun. Jadi berdasarkan kepada kemampuan dia. Macam tu, faham? Ni saya beritahu hak ni. Jangan emosi saya. Sama ni berjanji bawa pokok ketapang tu. Kau cerita janji-janji kau, tak payah. Mana saya masa awak buat keputusan tu? Dia marah. Marah mahkamah. Tak boleh emosi. Sebab ada lelaki yang memohon poligami tanpa pun ada calon. Dia saja mohon nak tengok lulus tak lulus. Memang berani betul dia. Sebab bila dah lulus pun fikir. Nampak? Maknanya ada satu lagi tajuk yang akan kita bincangkan pada masa akan datang. Adalah ni contoh je Okey, jadi tu hak tak sebenarnya. Itu pun hak juga. Cerita dari hak kita menggunakan peguam. Kita hak untuk tukar peguam. Hak kita tak suka peguam ni, nak peguam ni. Tu hak kita sebab kita pengguna. Nampak tak? Peguam ada peguam yang murah, peguam kerajaan, iaitu biro bantuan guaman kan. Nama dia dah lain dah sekarang, bukan biro bantuan guaman. Apa tak nama dia sekarang? Cuma itu hanya boleh diberikan kepada mereka yang berpendapatan berapa ke bawah itu. Maknanya, tapi kalau pendapatan tangga gaji dia dah melebihi ni, dia tak boleh. Dia kena pakai peguam lain. Itu cerita dia. Jadi itu pun dari hak. Sebab kan nak cerita pasal poligami sangat pun. Tapi salah satu intipati kan. Sebab tu yang menarikkan semangat Cik Zuhairi tadi. Gurau tadi. Jadi rasa cukup sekadar tu tuan-tuan dan muslimin. Terima kasih banyak. Saya pun sonok bila dapat tajuk-tajuk yang macam ni, saya sonok. Sebab tajuk tu jarang saya bawa. Saya pernah sekali dapat tajuk Kalau Ku Tahu. Gila betul tajuk tu. Lepas tu saya tanyalah pihak masjid, nak bawa apa tajuk ni? Pandai lah ustaz. Nah, ilah kau yang pilih tajuk macam tu, kau supaya pandai aku kan. Jadi saya terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kait okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang di laut, sampan kelok medik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak PKPDN
Negeri Selangor hari ini menjemput rasa nak junjung. Masih juga pada agensi-agensi lain yang hadir. Cuma sedikit